Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pada satu berita yang baru saja kita terima sebentar tadi, terdapat satu berita yang amat mengejutkan daripada sinarharian.com.my. Sinarharian.com.my bertajuk Video UMNO sedia tarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan oleh Roskoirah Yahya, 4 Julai 2023, 11.37 petang. Lokman Adam ketika beliau menjadi seorang panelis pada satu wacana sinar siri 404 bertajuk Adakah Bom Jangka Kedua yang disiarkan secara langsung di semua platform sinar harian pada Selasa. Shah Alam, UMNO bersedia untuk menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan sekiranya terdapat pihak yang berani mencabar kedudukan Islam sebagai agama rasmi, keistimewaan Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, tidak mustahil perkara itu boleh berlaku dalam Kerajaan Perpaduan. Kerana sebelum ini, UMNO pernah menarik sokongan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya, selagi Barisan Nasional BN berada dalam Kerajaan Perpaduan, perkara-perkara tersebut akan dijaga. Katanya dalam kenyataan itu, Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Muhyiddin tidak boleh kawal DAP. Tapi yakinlah dengan Barisan Nasional, kita boleh kawal gerakan dari sebuah parti yang ekstrim pada suatu ketika dahulu. Jadi saya minta kepada rakan-rakan yang takut DAP kuasai kita, setakat ini Alhamdulillah selagi BN berada dalam kerajaan, kami akan pastikan ia tidak berlaku. Lagipun mereka sudah beri jaminan akur dengan perlembagaan, katanya. Beliau berkata demikian ketika menjadi panelis pada wacana sinar siri 404 Adakah Bom Jangka Kedua yang disiarkan secara langsung di semua platform sinar harian pada Selasa. Selain Lokman Adam, dua dari kiri wacana sinar siri 404 bertajuk Adakah Bom Jangka Kedua turut menampilkan Tun Faisal, Muhammad Arafat dan Che Gubard sebagai panelis. Turut menjadi panel ialah Naib Pengerusi PKR Perak, Muhammad Arafat Varisai Mahamad, Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional MN, Datuk Tun Faisal Ismail Aziz, serta Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Badrul Hisham atau lebih dikenali sebagai Che Gubard. Beliau turut mendedahkan kegagalan UMNO pada pilihan raya umum ke-15 disebabkan sabotaj daripada orang dalam. Katanya mereka ini adalah Anwar Musa, Tun Faisal dan juga bekas Perdana Menteri Ismail Sabri yang berkomplot melengah-lengahkan pilihan raya pada ketika itu, katanya. Tambahnya lagi, kita sudah menang di Johor dan Melaka. Selain pembangkang juga berada dalam keadaan kuncar kacir. Sepatutnya terus buat pilihan raya. Saya yakin BN akan menang dan mampu membentuk kerajaan secara persendirian, ujarnya lagi. Danya Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita baru saja diterima. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menepati janjinya dan hasratnya serta visinya untuk memastikan negara Malaysia supaya bersih daripada segala salah laku, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Baru saja diterima berita daripada bharian.com.my, Jabatan Immigration dan Jabatan Pendaftaran Negara disiasat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa Jabatan Immigration dan juga Jabatan Pendaftaran Negara sedang disiasat oleh pihak berkuasa berhubung amalan-amalan rasuah dan salah guna kuasa di dalam jabatan tersebut. Beliau menerima maklumat bahawa adanya terdapat unsur salah guna kuasa di JPN apabila proses untuk mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran tertentu oleh mereka yang layak mendapat status kewarganegaraan. Katanya dalam kenyataan tersebut, nak beri satu maklumat. Semalam saya terima mungkin masih dalam siasatan di Jabatan Pendaftaran. Kita permudahkan orang yang layak mendapat status kewarganegaraan dan sebagainya untuk mendapatkan sijil itu dikenakan lagi bayaran. Tapi jumlahnya terlalu kecil. Harus ada tindakan yang keras dan tegas. Kalau tidak, dia merosakkan seluruh imej pentadbiran. Katanya pada satu perjumpaan bulanan, Perdana Menteri bersama dengan warga Jabatan Perdana Menteri di sini pada hari ini. Anwar menegaskan masih ada kelompok kecil dalam Jabatan Immigration yang masih selesa dengan sistem dan amalan yang lama yang mengaitkan mereka dengan perlakuan rasuah. Semalam sebelum sambut kepulangan agung, saya sempat ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kerana ada sedikit sebanyak keributan kecil, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tambahnya lagi, tentunya saya lihat umpamanya semua kaunter immigration berfungsi. Maknanya majoriti kaki tangan immigration menjalankan tugas dengan baik. Tetapi seperti mana juga kita sedar dan sering saya tegaskan, ada kumpulan kecil yang masih biasa dengan sistem dan amalan lama. Tambahnya lagi, saya percaya itu bidang kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang harus bertindak. Selalu kita sebut kerana nilai setitik rosak. Maafkan saya, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga, katanya. Dalam tinjauan di KLIA, Perdana Menteri turut mendapati hanya satu daripada 7 mesin pengimbas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di Terminal 1 yang berfungsi. Saya Menteri Kewangan dan JKDM bawa saya. Tapi takkanlah nak tunggu Menteri turun baru tahu rosak. Ini ada kelemahan dari segi maklumat. Kerana kalau belanjanya hanya sekedar beberapa juta, kita boleh luluskan segera, katanya. Saya percaya SPRM tidak akan menyiasat kalau diluluskan segera kerana keadaan itu mendesak. Bayangkan saya dimaklumkan skena itu rosak sejak tahun lalu. Jadi hal begini, adakah nak salahkan pegawai di situ? Mungkin dia lapor, tapi ada sedikit kelemahan yang harus diperbaiki. Kerana kita mahu beri peringatan terbaik, katanya. Anwar berkata kelemahan penyampaian maklumat di peringkat bawahan kepada pihak atasan juga perlu diperbaiki. Katanya, apakah dengan kelemahan ini saya boleh secara umum menyerang kelemahan kastam? Saya tidak fikir wajar kerana secara umumnya fungsinya baik. Tapi hal-hal ini tidak boleh kita mungkin kebenarannya. Sebab itu kita kadang-kadang yang di atas harus turun dan terjun ke bawah untuk melihat sendiri kerana tidak boleh buat andaian semuanya baik. Tapi mestilah tujuannya baik untuk perbaiki. Bukan sekadar mencari salah ataupun mengecam, apalagi kalau diberi gambaran umum, katanya.
Semalam dalam lawatan mengejut ke KLIA, Anwar memberi jaminan siasatan rapi akan dibuat terhadap isu membangkitkan kaki tangan imigresen di KLIA, khususnya dakwaan wujud salah laku dan amalan rasuah. Perdana Menteri berkata secara umumnya penugasan kaki tangan Jabatan Imigresen itu di pintu masuk utama negara itu berjalan dengan baik dan agensi itu juga memberi respon sangat baik dan positif terutama terkait perkara berbangkit sejak beberapa hari yang lalu. Pada beberapa hari yang lalu, tular gambar dan laporan berita yang mendakwa Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing campur tangan dalam urusan melepaskan seorang pelancong dari China kerana ia dinafikan oleh ahli Parlimen Bintulu itu. King Sing sebaliknya mendakwa wujud amalan salah guna kuasa dan rasuah membabitkan sebilangan kaki tangan Jabatan Imigresen yang bertugas di pintu masuk utama negara itu sehingga mengundang beberapa kenyataan penafian daripada kesatuan dan kaki tangan yang mewakili agensi berkenaan. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita ini dipetik daripada bharian.com.my bertarikh 3 Julai 2023. Bertajuk Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara disiasat, kata Anwar. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. Anwar rela disiasat jika didapati terlibat rasuah. 30 Jun 2023 daripada sinarharian.com.my. Berita penuh. Permatang Pau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia untuk memberi kerjasama termasuklah untuk disiasat oleh mana-mana pihak berkuasa sekiranya beliau didapati terlibat dalam kes rasuah. Anwar berkata, selama 7 bulan diberikan amanah untuk mentadbir negara, tiada satu pun kepentingan pun diberikan kepada keluarganya. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kata saya terlibat dalam kes rasuah, gunakan wang untuk mengayahkan Wan Azizah atau untuk Nurul Izzah dan anak-anak itu boleh bawa lapor kepada pihak berkuasa. Katanya ketika beliau berucap pada satu kenduri kurban di Masjid Jamek An-Nur di Guak Perahu di seberang Perai Tengah dekat sini. Pada masa yang sama, Anwar juga mengulangi kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa serta tidak pernah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah pada ketika ini. Sesiapa sahaja disiasat oleh SPRM. Itu memang kerja SPRM. Saya tidak arahkan kerana saya tidak mahu memfitnah, katanya dalam kenyataan tersebut. Beliau turut menambah, saya sendiri melalui liku-liku hidup yang susah. Jadi apabila ada kuasa, takkan saya nak buat kerja sebegitu, iaitu politik dendam. Kalau lakukannya, maknanya kita serupa saja dengan pemimpin dahulu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan mahupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah. Menurutnya, dalam perkara itu, semua badan penguat kuasa seperti SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia PDRM telah diarahkan
untuk menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani dalam kes rasuah. Anwar berkata komitmennya untuk membentas amalan rasuah diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti dalam kerajaan perpaduan. Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini. Dalam kerajaan ada UMNO, Barisan Nasional, DAP, GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan GPS Gabungan Parti Sarawak. Belum pernah saya dapat sekalipun apa-apa bantahan daripada mereka sama ada untuk pembangunan umat Islam, tata kelola dan benteras rasuah. Katanya lagi, saya dengar bantahan dari luar sahaja. Tidak hadapi masalah sebab kita melakukan perbincangan. Maka berilah peluang kita mentadbir negara ini kerana ia hampir rosak. Siapa jadi menteri dan semua kaya raya itu kena tukar, kata Anwar. Denyut tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, coba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar, tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas seorang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa tidak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah, JANS, iaitu Awang Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan nombor 8, Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staf dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ini lagi syok. RM62.500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. 62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu di belakang, berada di belakang meja Awang Tahir.
Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Wang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda Go Away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama, lebih daripada RM21 juta ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Wang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata, lebih RM8 juta ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai RM9 juta dan RM4 juta Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira RM9 juta ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak RM4 juta lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyo Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.